Untuk Ramadan yang amat dihormati sekalian, setelah selesainya keputusan pilihan raya negeri di 6 negeri, di Terengganu, Kelantan, Kedah, di Selangor, Negeri Sembilan, dan Pulau Pinang. Dan keputusan adalah 3 sama, dan kita tidak menafikan juga kemenangan kursi yang terbanyak adalah dari Perikatan Nasional. Saudara-saudara, anggota-anggota komponen di dalam gabungan parti terbesar Malaysia, gabungan parti PN, Bersatu PAS Gerakan. Manakala Pakatan Harapan, PH, BN, DAP, dan juga UMNO dan di dalam anggota-anggota komponen parti dalam gabungan PH. Saudara-saudara, persoalan yang timbul di dalam beberapa ulasan sebelum ini berkaitan dengan ulasan PRN daripada beberapa pemerhati politik. Ada yang menyatakan PRN Anwar tidak tewas. Anwar tidak tewas, Pakatan Harapan tidak tewas. Tetapi Zahid tewas, BN dan UMNO tewas. Terdapat beberapa perkongsian dari influencer dari media sosial yang saya lihat dari Facebook, dari Instagram, dari Twitter. Dan terdapat 2 perkongsian dari influencer, bahkan dari pemimpin politik UMNO BN sendiri. Menerusi Facebook page Isham Jalil, beliau berkata, UMNO telah kalah lagi semalam. Kali ini kalah teruk. Hanya menang 19 kursi dari 108. Kita menang di Kelantan 2, di Pulau Pinang 2. Maafkan saya, kita menang 1 di Kelantan, 2 di Pulau Pinang, dan 2 di Selangor. Dan 14 di Negeri Sembilan. Di 89 kursi lain, semua kita kalah. Kita perlu berbuat sesuatu. Jika tidak, UMNO akan terus kalah dan akan pupus terus menjelang PRU 16. Saya dan Akar Umbi telah berusaha sedaya upaya di bawah kini kepimpinan perlu membuat pertimbangan semula dan membuat keputusan. Saya telah jelajah ke hampir seluruh 6 negeri untuk berkempen dan saya telah berdialog dengan Akar Umbi. Di mana-mana saya pergi, Akar Umbi kita rata-rata bertanya tentang 3 perkara. Nah, 3 perkara ini yang menarik, tuan-tuan dan puan. Pertama, berkenaan dengan DAP. Kedua, berkenaan Presiden. Dan ketiga, berkenaan Datuk Seri Najib. Perkara-perkara ini adalah isu-isu utama di Akar Umbi. Berkenaan DAP, saya telah kata sebelum ini bahwa perkara ini adalah amat sensitif kepada Akar Umbi. Jika kita paksa Akar Umbi kita undi DAP, mereka akan bantah dan besar kemungkinan tidak akan keluar mengundi. Atau lebih teruk, mereka protes dan undi PN. Ini yang telah berlaku di 6 negeri ini menurut Isham Jalil. Untuk perkongsian sepenuhnya, Anda boleh melawat Facebook Isham Jalil. Jadi 3 perkara yang dibangkitkan di sini adalah berkenaan dengan DAP dan berkenaan dengan Presiden UMNO. Oke, saya nak sentuh berkenaan dengan Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi. Adakah di sini Akar Umbi telah menjelaskan suara mereka melalui PRN ini, menyuarakan suara mereka melalui PRN ini agar Presiden UMNO digantikan? Ada juga berkata di dalam sebuah entry Instagram Syahrul Shiro, saya mengambil ini disebabkan persoalan yang ditimbulkan adalah sangat menarik. Melalui IG Syahrul Shiro, apakah formula kebangkitan UMNO dan Barisan Nasional? Mohon cadangan dan pandangan. Dan terdapat beberapa komen di sini. Setelah Syahrul Shiro, mohon pandangan semua dan di ruangan komen. Setelah Syahrul Shiro menyuarakan pendapat itu, ataupun pertanyaan itu, terdapat 1 komen. Mudah je, masukkan balik Hishamuddin dan KJ. Buang Presiden. Akhirnya, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, adakah kesan daripada pembuangan Khairi Jamaluddin dan juga
penggantungan Hishamuddin telah memberikan kesan yang amat besar pada PRN ini? Adakah kita boleh libatkan pembuangan dan penggantungan ahli-ahli terkenal UMNO itu dengan kekalahan BN UMNO pada PRN kali ini? Adakah UMNO patut bubar? Adakah Zahid Hamidi patut letak jawatan? Walaupun kita tahu banyak yang menggesa untuk Zahid meletakkan jawatan seperti yang dinyatakan dalam komen entry IG Syarul Shiro. Dalam komen tersebut berkata, mudah je masukkan balik Hishamuddin dan KJ, buang presiden. Tuan-tuan dan puan, menurut Anda, apa pula pandangan Anda berkaitan dengan ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like dan subscribe. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian, keputusan pilihan raya negeri masih lagi menjadi perbualan dan masih lagi hangat diperkatakan ramai orang berkaitan dengan keputusan PRN, di mana keputusan adalah 3 sama, dan kita melihat PN menawan negeri yang memang menjadi kubu kuat PN, dan PHBN menawan Negeri Sembilan, Selangor, dan juga Pulau Pinang. Terdapat satu ulasan menarik berkaitan dengan PRN kali ini. Ada yang kata, kerajaan perpaduan dilihat gagal untuk memenangi hati rakyat pada PRN kali ini. Tetapi itu tidak akan menggegarkan ataupun menyentuh status Perdana Menteri hari ini. Seperti yang dinyatakan Anwar, kerajaan perpaduan tetap kekal teguh dan kukuh. Lalu apa juga keputusan PRN? Tuan-tuan dan puan, terdapat satu ulasan menarik, dan ini menyentuh berkenaan dengan status Anwar dan juga status timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Kita dapat melihat BN kali ini kecundang teruk pada PRN kali ini, begitu juga pada PRU 15 yang lalu. Dalam sebuah artikel dari Malaysia Kini, ulasan PRN, Anwar lulus referendum rakyat, tapi Zahid tewas. Anwar Ibrahim telah memimpin kerajaan Madani dalam perang pilihan raya di 6 negeri. Sebagai Perdana Menteri, pengerusi PH, Presiden PKR, dan Ketua Kerjasama PHBN, Anwar boleh dikira telah berjaya mempertahankan 3 kubu kuat PH, yaitu Selangor, Negeri Sembilan, dan Pulau Pinang. Orang yang tewas dan perlu bertanggung jawab atas kekalahan UMNO di 89 kursi yang ditandinginya dengan logo BN ialah Presiden UMNO Zahid Hamidi. Anwar adalah panglima perang dalam PRN. Walaupun dia belum berjaya menembusi kubu PAS dan PN di Kelantan, Terengganu, dan Kedah, tetapi kejayaan Anwar mempertahankan 3 negeri yang menjadi kubu kuatnya adalah penting diiktiraf. Anwar sebagai PM, PH sebagai gabungan politik, dan PKR tidak tewas dalam PRN ini. Memang ada beberapa kawasan yang tumbang ke tangan PN. Tetapi secara strategik, 3 negeri dikuasai PH sebelum ini masih kekal. Ada hikmahnya keputusan PRN ini untuk disemak, dikaji, dan diteliti oleh Anwar, PH, dan PKR sebelum menghadapi PRU ke-16 yang lebih besar. Perkara paling penting untuk Anwar membuat persiapan menjelang PRU akan datang ialah untuk mendapatkan semula sokongan orang Melayu Islam yang jelas banyak berpindah kepada PN dalam PRN. Tuan-tuan dan puan, adakah dengan ulasan ini, saya mengambil tajuk ini yaitu Anwar lulus referendum rakyat tapi Zahid tewas. Adakah di sini Zahid Hamidi pula akan dipecat, akan meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO, akan meletakkan jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri? Itu juga menjadi persoalan. Ada juga kata beberapa pemerhati politik yang lain, saya sudah bercerita dengan kawan-kawan yang berkata,
Keputusan kali ini memang agak mengecewakan, tetapi kita melihat di sudut positif, di mana PH masih mempertahankan kubu kuat PH di Negeri Sembilan, di Pulau Pinang, dan juga di Selangor. Tetapi yang menjadi sebab PHBN hanya mendapat 3 kemenangan daripada 6 buah negeri adalah Zahid Hamidi. Begitu juga saudara-saudara, adakah dengan ini Zahid Hamidi pula yang akan meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO dan sebagai Timbalan Perdana Menteri? Dan adakah untuk kepentingan UMNO pada masa akan datang, UMNO perlu dibubar dan UMNO perlu sekali lagi menaikkan nama parti tersebut? Nah, saudara-saudara, ulasan ini satu artikel dari Malaysia Kini, dan Hasan Karim ialah ahli parlimen Pasir Gudang dari PKR. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia Kini. Ini adalah tulisan dari Hasan Karim, di mana beliau adalah ahli parlimen Pasir Gudang dari PKR, dan spekulasi mengenai jawatan Zahid Hamidi adalah hanya dibuat oleh admin. Jadi saudara-saudara, menurut Anda apa pula komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.